Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7, Seni Konvoi Bermotosikal akan mengadakan forum tentang aspek keselamatan berkonvoi bermotosikal. Seperti yang kita ketahui, aktiviti konvoi bermotosikal ini merupakan aktiviti yang sering yang diadakan di setiap penjuru negara, sama ada ketika hari Minggu, cuti umum ataupun ketika hari perayaan dan sebagainya. Jadi aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti yang sangat terkenal di seluruh pelosok kerana ia memberikan banyak manfaat kepada semua penunggang motosikal serta dapat merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Juga menunggang motosikal juga memberikan keseronokan dan kegembiraan. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, menunggang motosikal ini sudah pasti mempunyai risikonya sendiri. Apabila kita sendiri tidak mengambil berat tentang kepentingan sebelum memulakan aktiviti bermotosikal ini. Dan terdapat juga di media sosial tentang pelbagai cerita dan berita mengenai kemalangan jalan raya yang seringkali melibatkan penunggang motosikal sehinggakan membabitkan kematian. Hampir setiap minggu berita mengenai ini tersebar luas ke media sosial. Oleh itu, kita sebagai pengguna motosikal yang berhemah perlulah mengetahui tentang aspek keselamatan yang perlu diadakan sebelum kita menunggang motosikal. Saya Muhammad Azim bin Muhammad merupakan moderator bagi forum berkumpulan ini dan saya perkenalkan panel pertama kita ialah Zubair Abdullah dan panel kedua kita ialah Nik Amirul Aidil dan panel ketiga Zaid Zainal dan panel keempat ialah Amir Hafiz. Saya khususkan kepada panel pertama iaitu Zubair. Bolehkah Zubair berceritakan tentang aspek keselamatan yang perlu kita ketahui sebelum kita menunggang motosikal di jalan raya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk dalam memulakan sesuatu perjalanan motor tu, kita harus biasalah check kan keadaan motor tu. Sama ada brake akan ke tak, lampu signal hidup ke tak kan. Dari satu pemakaian topik lidah tu diwajibkan lah kalau kita nak nak pergi macam lalu jalan raya ke atas highway ke, kita wajiblah pakai tu untuk keselamatan kan. So itu antara aspek-aspek yang patut dipertikaikan sebagai pemandu motosikal ni. Okay, baik, terima kasih. Kita seterusnya kita pergi kepada panel yang kedua, Nik Amirul Aidil. Apakah pandangan anda tentang aspek keselamatan yang perlu kita lakukan? Okey, untuk aspek keselamatan seterusnya, bagi pendapat saya, yang pertama adalah sebelum sesiapa ataupun seseorang individu itu melibatkan diri untuk konvoi, aspek yang saya rasa aspek keselamatan yang pertama adalah kesihatan. Sebabnya kesihatan ni satu faktor yang sangat penting, tambah-tambah untuk kita rider. Kalau kita tak sihat ke, kita demam ke, mungkin semasa tengah ride ataupun tengah konvoi, kita tak dapat buat, orang kata apa, kita tak dapat buat keputusan dengan baik lah. Sama ada untuk nak elak kereta ke, nak tukar lorong ke, apa yang patut buat dalam hal kemasan ke. Mungkin kita terganggu sikit kita punya fikiran untuk buat keputusan. Okay. Okey, baik. Terima kasih Nik Amirul Aidil. Seterusnya kita pergi kepada panel ketiga iaitu Zaid Zainal. Apakah pandangan tentang aspek keselamatan selain yang dibicarakan oleh panel pertama dan kedua tadi? Pada pandangan saya, aspek keselamatan yang amat penting ialah pemakaian. So kita nak berkonvoi, so takkan kita nak pakai baju lengan pendek, pakai berselipar, lepas tu lalu atas highway. Mesti macam akan menyebabkan accident lah. Risiko dia tinggi. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena contohnya pakai jaket yang warna terang supaya orang belakang boleh nampak kita ataupun orang depan boleh nampak kita. Lepas tu kita kena yang paling penting adalah pakai kasut. So apa, kalau pakai slipper ni lalu atas highway ke atas jalan mana-mana lah mesti ada batu-batu macam batu-batu tajam ataupun benda-benda yang mesti akan masuk punya kat kaki ni. So kita kena pakai kasut yang bertutup lah, berpakaian yang macam lengkap lah untuk pergi berkonvoi. Okey, itu saja.
Okey, baik. Terima kasih panel ketiga kita iaitu Zat Zainal yang membicarakan tentang pemakaian yang sesuai, iaitu seperti jaket yang terang, suit yang sesuai semasa berkonvoy untuk mengelakkanlah beberapa kemalangan yang berlaku. Jadi seterusnya kita berpindah kepada panel yang keempat iaitu Ahmad Hafiz. Bagaimana pandangan tentang aspek keselamatan yang perlu dilakukan? Baiklah, pada pandangan saya, tidur yang cukup juga perlu sebelum kita memulakan perjalanan atau konvoi motosikal. Sebelum hari perjalanan atau hari konvoi, seseorang rider atau penunggang perlu tidur yang cukup, sebagai contoh 8 jam supaya kita dapat mengelakkan berlakunya microslip pada hari perjalanan. Seperti yang kita tahu, microslip sangat bahaya dan mampu menyebabkan kemalangan yang sangat menakutkan. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada keempat panel tentang aspek keselamatan yang perlu ada. Jadi sebelum tadi kita telah membicarakan tentang aspek keselamatan mengenai helmet, pemakaian helmet, lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap motosikal, kesihatan, aspek kesihatan daripada aspek pemakaian serta aspek tidur yang cukup lah. Selain itu, kita dapati aspek ini benda yang perkara yang biasa yang mesti dilakukan. Pada pandangan panel pertama, adakah terdapat aspek keselamatan lain yang perlu dilakukan daripada aspek yang telah dibicarakan tadi? Saya rasa kesusian motor sisi motor tu kita sesuai. Contoh kalau kita nak pergi kawasan yang berbukit ke bergunungan ke, kita kena sesuai lah motor model motosikal tu. Okey, baik. Jadinya panel pertama kita bicarakan tentang kesesuaian motosikal kerana tidak semua motor sesuai terhadap jalan raya. Misal kata jalan raya mungkin sesuailah kepada motor-motor tertentu, dan apabila kita naik bukit dan sebagainya pun ada juga motor-motor yang dihaskan. Okey, panel kedua kita ialah Amirul Aidil. Bagaimanakah pendapat anda seterusnya aspek lain? Okey, bagi pendapat saya, aspek seterusnya adalah jangan bersaing. Jangan bersaing ketika konvoi ataupun ketika riding. Kerana apabila kita mula berasa tersaing dengan kawan-kawan ataupun marshal dan sebagainya, kita akan terjerumus untuk melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Contohnya kita racing, kita main 2-3 lane ataupun kita tukar lane secara bahaya dan sebagainya, tanpa kita melakukan keputusan yang baik, tanpa kita tengok keadaan sekeliling dan kita membahayakan diri kita serta pengguna jalan raya. Sekian saja daripada saya. Okey, baik. Itu merupakan aspek yang penting jugalah. Jangan bersaing kerana banyak juga dapat kemalangan yang berlaku apabila kita bersaing antara satu sama lain. Jadi untuk mengelakkan, kita janganlah bersaing antara satu sama lain bagi mengelakkan kemalangan yang berlaku lebih teruk dan sebagainya. Jadi kita berpindah kepada Zat Zainal. Apakah pandangan lain? Pandangan lain saya adalah kita jangan membawa motor ketika di highway, jangan bawa elakkan berada di titik buta, kerana kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan salah kita. Mungkin sebab kereta lain ataupun kenderaan lain tak nampak kita berada di belakang mereka ataupun di kanan kiri mereka. So dari situ kita kena berada di lane yang ditetapkan ketika berkonvoi, ataupun kita perlu berada dalam jarak yang ditetapkan ketika berkonvoi. Itu saja. Okey, maksudnya panel ketiga tadi membicarakan tentang keberadaan motosikal kita semestinya ketika di jalan raya bukan berada di lorong kecemasan tetapi di lorong 1/3 lorong yang dihaskan lah di jalan raya. Seterusnya kita berpindah kepada panel yang keempat, Amir Hafiz. Bagaimana aspek lain yang perlu dilakukan sebelum kita berkonvoi? Baiklah, aspek lain pada pandangan saya,
setiap penunggang mestilah mengikuti undang-undang jalan raya dan patuhi setiap arahan lalu lintas. Sekiranya mereka ingin menukar lorong, penunggang perlulah memberi isyarat terlebih dahulu sebelum menukar lorong supaya kenderaan belakang tahu apa yang kita ingin lakukan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Okey, baik. So, keempat panel tadi telah membicarakan tentang beberapa aspek motosikal. Aspek keselamatan motosikal antaranya melakukan pemeriksaan motosikal, kesihatan, pemakaian yang terang, sut yang sesuai serta tidur cukup. Bahkan panel terdapat juga beberapa panel yang membicarakan tentang kesesuaian motor dan jangan bersaing dan berada di lane yang telah ditetapkan oleh di jalan raya dan bukannya lane lorong kecemasan, dan seterusnya ialah mematuhi undang-undang jalan raya. Ini merupakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diikuti oleh semua penunggang motosikal. Tidak ada sama ada motosikal biasa ataupun motosikal berkuasa tinggi. Dan seterusnya kita beralih kepada perbincangan terakhir kita tentang peranan marshal. Kelakukan di Malaysia, marshal sangat penting diadakan, digunakan dalam sesuatu konvoi motosikal. Jadi terhadap panel pertama kita, Zubir, apakah pandangan anda terhadap marshal? Sama ada dia perlu atau tidak ketika konvoi motosikal ini? Pada pendapat saya, sistem marshal tu patut kita adakan, so diikut sebab sistem yang marshal buat ni dia sistematik. Ada dia punya ketua, ada dia punya pembantu semua tu. So kalau kita ada macam berlaku kemalangan ke ataupun kita nak berhenti ke satu tempat ke, kita boleh gunakan peranan marshal tu untuk membagi, macam dia bagi signal untuk dekat rider yang lain. Baik, terima kasih kepada panel pertama. Seterusnya kita berpindah kepada panel yang kedua, iaitu Nik Amirul Aidil. Apakah pendapat anda tentang peranan marshal? Okey, bagi pendapat saya, peranan marshal ni dia penting. Macam panel pertama cakap tadi, dia sistematik. Jadi dia yang mengawal pergerakan suatu konvoi tu. Dia yang leading, dia tahu dekat mana kita nak berhenti untuk isi minyak, untuk rehat dan sebagainya. Jadi marshal ni lagi satu, dia tugas dia adalah untuk melindungi kumpulan tersebut, konvoi tersebut. Jadi pada pendapat saya, marshal ni satu individu yang penting lah untuk setiap konvoi. Sekian sahaja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih pada panel kedua tadi yang menceritakan tentang pentingnya marshal ini diadakan bagi mengawal pergerakan. Okey, bagi panel ketiga iaitu Z Zainal, di Malaysia ini terdapat juga beberapa marshal yang tidak mematuhi peraturan jalan raya, di mana ada yang melakukan pergerakan sendiri tanpa bantuan polis, di mana mereka menahan beberapa kenderaan lain untuk memberi laluan kepada peserta konvoi. Jadi apakah pendapat panel ketiga tentang keadaan tersebut? Sama ada marshal tersebut perlu menahan kenderaan lain atau tidak sekiranya tiada polis bantuan? Pada pandangan saya, sepatutnya marshal tak boleh buat macam tu sebab pengguna jalan raya ni ramai. Bukan saja motor, kereta, lori. So jika kita nak buat macam tu, kita kena ada macam ada notis ataupun macam dengan bantuan polis boleh lah. Tapi kalau dengan nak buat sendiri tu sepatutnya tidak boleh lah bagi saya. Alright, itu saja. Okey, baik. Terima kasih panel ketiga. Apakah pandangan kepada panel keempat iaitu Ahmad Hafiz tentang marshal yang tidak mematuhi undang-undang di mana mereka menahan kenderaan lain tanpa bantuan polis sendiri? Okey, pada pandangan saya, marshal tidak perlu membuat hal sedemikian kerana jalan raya sudah terdapat lampu isyarat. So, mana-mana kenderaan yang perlu bergerak dahulu perlu mengikuti arahan lampu isyarat. Jadi tidak perlu marshal untuk menahan mana-mana kenderaan bagi memastikan kenderaan konvoi dulu patut melalui sesuatu laluan. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Keempat panel tadi telah menceritakan tentang beberapa peranan marshal.
Dan ada juga panel seperti panel ketiga dan keempat yang membicarakan tentang tidak ada keperluan marshal menahan kenderaan lain tanpa bantuan polis kerana ia merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang negara Malaysia, malahan boleh mengakibatkan kemalangan berlaku. Jadi seperti panel ketiga tadi ada menyebutkan bahawa kita perlukan notis untuk marshal menahan kenderaan lain dengan bantuan polis itu sendiri, dan seperti panel keempat kata tadi bahawa lampu isyarat sudah memadai kita mengikut peraturan jalan raya, dan marshal juga perlu ada, cuma perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia. Oleh itu berdasarkan panel-panel keempat panel tadi yang membicarakan tentang aspek keselamatan, boleh kita lihat bahawa besar harapan supaya setiap penunggang motosikal untuk sentiasa mengikuti semua aspek-aspek keselamatan ini sebelum melakukan aktiviti bermotosikal. Jadi bersama-samalah kita memerangi gejala yang tidak sihat, iaitu tidak mematuhi undang-undang jalan raya dan bersatu padu dengan agensi penguatkuasa lain bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal pada tahun 2023 ini. Semoga aspek-aspek keselamatan yang telah dibicarakan tadi oleh keempat panel dapat memberikan pengetahuan kepada mereka yang baru sahaja dalam dunia motosikal dan sekaligus mengaplikasikannya sebelum dan ketika menunggang motosikal. Jadi akhir sekali harapan saya sebagai moderator supaya setiap penunggang motosikal dapat menunggang dengan penuh hemah ketika di atas jalan raya serta mematuhi undang-undang jalan raya dengan baik. Sekian saja forum berkumpulan daripada kumpulan 7 Citra Seni Konvoi Bermotosikal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.